Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafa'kan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Azza jalalu jalalu, kerana dengan limpah kurniaannya Allah masih lagi berikan kepada kita semua kesempatan, kan berikan lagi kepada kita semua ruang dan masa untuk kita berada di kota yang terbaik ini, kan kota yang pernah Nabi SAW sebut 1400 tahun yang lalu, Al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Kan sesungguhnya Nabi sebut dalam sebuah hadis, sesungguhnya Madinah ini adalah yang terbaik kepada kamu semua seandainya kamu tahu akan perkara tersebut. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang ke kota yang pernah Nabi sebut dulu, kota yang terbaik, kota yang pernah Nabi berada di sini, kota yang Nabi SAW habiskan sisa hidup Nabi SAW di sini. Tuan-tuan, saya perkenalkan diri saya Rifqi. Kan dalam WhatsApp Ustaz Zid tengok Nur Rifqi. Saya pelajar di Universiti Islam Madinah, pelajar tahun yang akhir, pelajar tahun yang keempat. InsyaAllah hari ini saya adalah orang yang akan bersama-sama dengan tuan-tuan dan perempuan lah, kan untuk tak ada lah kan untuk membimbing lah, kan nak tengok tempat-tempat yang mana ada sejarah-sejarah yang ada kaitan dengan Nabi SAW. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kata guru hadis kami di Mesir dulu, kullul asya'i tatasharrafu bil habib al Mustafa sallallahu alaihi wasallam sawa'un min al amkinah aw al adminah. Kata guru kami bahawasanya setiap satu perkara yang ada kaitan dengan Nabi SAW, maka sesungguhnya perkara tersebut adalah perkara yang besar dan perkara yang mulia. Kan setiap perkara yang ada kaitan dengan Nabi, tak kira lah kan masjid-masjid, dan tempat-tempat yang Nabi pernah solat, tempat-tempat yang mana Nabi SAW pernah minum air daripadanya, kan maka tempat-tempat tersebut adalah tempat-tempat yang mulia. Kan tempat tersebut, kata para ulama, kan nuzulur rahmah, kan turunnya rahmat Allah pada tempat-tempat tersebut. Kan orang-orang bertanya, kan macam mana kita nak tahu tempat-tempat ini kan turunnya barakah, turunnya rahmat? Kan maka dijawab oleh para ulama, kan bukan yang jawab nama Rifqi, kan bukan. Tempat-tempat tersebut kita akan berasa tenang, kita akan berasa dengan satu perasaan yang kita tak boleh nak cerita dekat orang. Kan seperti mana, macam mana? Kan contoh macam apa? Contoh kan seperti kita duduk dalam raudhah, kan tempat tersebut adalah tempat yang turunnya rahmat Allah. Kan kita berasa tenang, kita berasa satu perasaan yang tak boleh kita nak cerita dekat orang. Kan kerana apa? Itu adalah perasaan yang kita tahu di antara kita dan juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Kan tuan-tuan, Alhamdulillah, kan tuan-tuan telah pun berada di kota ini, di kota yang Nabi sangat cinta, kan di kota yang Nabi sangat sayang, di kota yang Nabi SAW sangat kasih. Kan di dalam sebuah hadis Nabi SAW sebut, inna Ibrahim alaihi salam harrama bi Makkah wa inni haramtul Madinah. Kan sesungguhnya Ibrahim alaihi salam kan telah pun menjadikan kota Makkah sebagai tanah yang haram, dan maka hari ini aku menjadikan kota Madinah sebagai tanah yang haram. Tuan-tuan, kita memahami daripada hadis ini, memahami perkataan Nabi SAW ini bahawa apa? Bahawa bila mana dijadikan sesuatu tempat itu sebagai tanah yang haram, kan maka sesungguhnya tempat itu adalah tempat yang memiliki satu keistimewaan. Kan kerana apa? Dalam dunia ini kan ada dua tempat sahaja kan yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai tanah yang haram. Kan yang pertama di Makkah, dan yang kedua dekat mana? Kan di Madinah lah. Kan ini merupakan keistimewaan yang Allah jadikan ke atas kota ini. Kan dan kemudiannya Nabi pernah juga sebut, kan kita nak bagi tahu ini, kita nak bagi tahu bahawa apa yang istimewa dengan Madinah. Kan kita sebut semua berkaitan dengan kelebihan ataupun fadail berkenaan dengan Madinah. Kerana apa? Kerana kita nak berasa satu perasaan yang takjub dengan Madinah. Kan tuan-tuan dirahmati Allah, bukan semua orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kan untuk berada di kota ini. Kan bukan semua orang. Namun sesungguhnya
kan, yang berada di kota ini adalah merupakan pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan, tuan-tuan hari ini telah berada di sini kan adalah merupakan pilihan daripada Allah. Kan, merupakan pilihan daripada Allah. Berapa ramai berjuta orang kan yang nak mai ke sini. Hatta mak dan ayah saya pun tak sempat lagi nak menjejakkan kaki di kota yang terbaik ini. Kan. Walaupun saya dah berada di sini dah hampir 4 tahun. Kan, hampir. Namun itu merupakan pilihan daripada Allah. Sebab itulah bila mana kita berada di kota ini kan kita kena berasa sangat beruntung. Kan. Kerana kita berada di hampir dengan Nabi SAW. Bukannya satu perkara yang kecil perkara ini, kan, satu perkara yang besar. Dan tuan-tuan, perempuan semua berada di kota ini pula kan untuk nak buat satu ibadat yang besar, kan, nak buat ibadat umrah. Maka lagilah kita kena berasa istimewa, kan, kena berasa istimewa. Alhamdulillah, tuan-tuan telah pun berada di kota Makkah, kan, dan